Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 6 Mei bersama saya Debbie Amanda Padan bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Baik, kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun akan disesuaikan dengan beberapa strategi yang telah ditetapkan di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi JPBN berkata, perkara tersebut diputuskan pada mesyuarat harian jawatan kuasa tersebut di Kuching semalam. Jelasnya negeri ini berhasrat untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang tidak lagi dihalang di bawah PKPB akan dilibatkan dengan cara yang tidak menjejaskan perlindungan kesihatan awam. Beliau menambah Menteri yang bertanggungjawab terhadap kesihatan awam di Sarawak boleh mengeluarkan arahan untuk mengatur pergerakan orang ramai di kawasan yang dijangkiti COVID-19 serta menetapkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Kuasa tersebut tertakluk kepada Seksyen 15 Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1998 yang digubal berdasarkan kuasa perundangan negeri di bawah perkara 7 daripada senarai bersamaan dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dato' Amar Douglas dalam sidang media di Kuching bagaimanapun berkata sebagai kerajaan tempatan, pengeluaran lesen dan permit perniagaan merupakan perkara negeri. Justru negeri ini akan memastikan semua aktiviti adalah patuh kepada peraturan dan undang-undang kerajaan tempatan Sarawak, termasuk yang dibuat di bawah Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam. Dalam perkembangan sama, Dato' Amar Douglas berkata strategi PKPB di Sarawak dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama merupakan penyelarasan diikuti kesiapsiagaan pada peringkat kedua dan operasi bagi peringkat ketiga. Jelas Dato' Amar Douglas di bawah peringkat pertama iaitu penyelarasan, strategi tersebut membabitkan tindakan menghalusi prosedur operasi standard SOP PKPB. Manakala bagi peringkat kedua iaitu persediaan, ia adalah untuk membiasakan para pemegang taruh dengan SOP dan garis panduan bagi memastikan tahap kesedaran dan kesediaan mereka. Di bawah peringkat ketiga iaitu operasi pemantauan dan penguatkuasaan SOP dibahagikan kepada 2 kategori iaitu operasi di zon hijau dan operasi di zon kuning dan zon merah. Dato' Amar Douglas menegaskan pembukaan semula operasi semua aktiviti yang dibenarkan di bawah PKPB adalah tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard dan garis panduan yang disediakan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi masyarakat pada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Daya akan datang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, SOP itu akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat namun ia akan bergantung kepada perkembangan dan situasi semasa wabak COVID-19 di negeri ini. Dato' Amar Douglas berkata perkara yang menjadi cabaran besar ialah mengekalkan zon hijau COVID-19 di kawasan kampung dan bandar. Justru penting bagi perkara tersebut diteliti secara mendalam sebelum mengeluarkan SOP. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching menjelaskan setakat ini kerajaan negeri hanya tidak membenarkan Bazar Ramadan dan Bazar Gawai Daya diadakan pada tahun ini. Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dijangka disambut pada 24 dan 25 Mei ini, manakala sambutan Gawai Daya ialah pada 1 dan 2 Jun depan. Perkembangan COVID-19, Sarawak merekodkan 2 lagi kes positif COVID-19 semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan memaklumkan daripada 2 kes tersebut, 1 masing-masing di daerah Kuching dan Kota Samarahan. JPBN berkata setakat semalam 38 daerah lain tiada kes positif dicatatkan, manakala 9 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Daripada jumlah itu, sebanyak 59% kes positif COVID-19 telah sembuh.
Bilangan pesakit dalam siasatan PUI semalam adalah sebanyak 77 kes dan 122 kes masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, bagi aktiviti pengesanan secara aktif ACD yang melibatkan kawasan Desa Ilmu dan Uni Garden di Semarahan, seramai 15,583 orang telah disaring. Daripada aktiviti ACD itu, 3 kes positif telah dikesan dan sedang menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Dalam pada itu, seramai 45 orang individu dalam pemerhatian telah mendaftar masuk ke hotel, manakala seramai 34 individu telah tamat tempoh kuarantin dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Permohonan permit perjalanan rentas negeri melalui aplikasi Mudah Alih Gerak Malaysia seperti yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob yang membenarkan 4 hari pergerakan rentas negeri bermula Khamis hingga Ahad ini tidak dilaksanakan di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata ini kerana kaedah tersebut hanya diguna pakai bagi penduduk di Semenanjung yang memerlukan kelulusan pergerakan dari satu negeri ke satu negeri. Untuk negeri Sarawak, kita tak akan menggunakan Gerak Malaysia. Gerak Malaysia lebih kepada pergerakan daripada state ke state yang di mana Semenanjung lah. Dan untuk Sarawak, kita masih menggunakan kelulusan permit pihak polis, di mana orang ramai yang ingin bergerak daripada satu daerah ke satu daerah perlu mendapatkan kelulusan pihak polis lah. Dato' Aidi berkata penduduk di negeri ini yang hendak melakukan pergerakan dari daerah ke daerah lain hendaklah mendapatkan kelulusan melalui Balai Polis Berhampiran. Dato' Aidi berkata demikian kepada RTM di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak Jalan Badruddin Kuching, berkata ia sekaligus mengawal pergerakan orang ramai terutama melibatkan dari zon merah ke zon kuning dan hijau. Mengulas lanjut, beliau memberitahu sejak pelaksanaan kelulusan pergerakan pada 3 April lepas, pihaknya telah menerima sebanyak 105,306 permohonan dan hanya 96,769 diluluskan, manakala 8,537 tidak diluluskan sebab alasan yang tidak munasabah. Dedahnya lagi, Ibu Pejabat Daerah Miri mencatatkan permohonan tertinggi dengan 12,022 permohonan yang diterima dan hanya 11,000 diluluskan, manakala 798 permohonan ditolak. Sementara itu, kadar jenayah di Sarawak menunjukkan penurunan sebanyak 47% sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, kes jenayah yang menurun ini membabitkan kes jenayah harta benda dan jenayah kekerasan. Jelas Dato' Aidi, walaupun kes jenayah harta benda dan kes kekerasan mencatatkan penurunan berbanding sebelum PKP, namun ia masih berlaku. Dulu menurun. Yang paling banyak menurun ialah kes-kes melibatkan kekerasan. Di mana lebih daripada 30%. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching, juga mendedahkan sejak pelaksanaan PKP sehingga kini seramai lebih 5,200 pegawai dan anggota polis dikerahkan untuk bertugas secara bergilir bagi membantu penugasan seperti sekatan jalan raya, pemeriksaan mengejut dan rondaan. Status pembayaran bantuan kewangan sekali beri atau secara one-off kepada pemandu teksi dan e-hailing di Sarawak akan dibincangkan bersama Kementerian Pengangkutan. Menteri Pengangkutan Negeri Dato' Lee Kim Shin berkata beliau secara peribadi telah meminta penjelasan daripada Menteri Pengangkutan Dato' Seri Dr. Wee Ka Siong mengenai perkara tersebut. Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Negeri juga secara rasmi telah mengemukakan surat penjelasan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai perkara terbabit. Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan CVLB atau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak mengenai perkara sama. Ini berikutan terdapat pertanyaan daripada pemandu teksi dan e-hailing mengenai status pembayaran bantuan tersebut yang sepatutnya mula dibayar secara berperingkat pada 1 April lepas. Bagi pendaftaran pemandu e-hailing, CVLB akan terus berhubung dengan e-hailing operator untuk senarai nama pemandu.
Kerajaan Persekutuan menerusi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat. Prihatin mengumumkan bantuan kepada pemandu e-hailing dan teksi sepenuh masa bagi meringankan beban golongan tersebut yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bantuan akan diberikan secara one-off bernilai RM500 kepada pemandu e-hailing dan RM600 kepada pemandu teksi di negara ini termasuk di Sarawak. Sebanyak 646 set kelengkapan perlindungan diri PPE meliputi gaun pengasingan, penutup kepala dan sarung kasut sumbangan daripada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS telah diserahkan kepada Hospital Umum Sarawak. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, PPE tersebut hasil jahitan oleh 19 orang guru kelas jahitan dan peserta dari kursus jahitan kreatif anjuran JWKS. Jelas Datuk Seri Fatimah, tujuan utama projek yang bermula 19 April hingga 28 April lalu ini adalah bagi menghargai pengorbanan petugas kesihatan dan memastikan PPE mencukupi bagi perlindungan mereka sebagai barisan hadapan negara. Selain itu, JWKS juga berkolaborasi bersama NSU Kerja Sendirian Berhad dan Pereka Fashion Sarawak bin Nazri dalam merealisasikan projek tersebut. Datuk Seri Fatimah turun menjelaskan kerajaan negeri akan terus menyediakan tempat rehat bagi kemudahan petugas kesihatan selepas bertugas. Sebanyak RM107,100 diperuntukkan kerajaan negeri bagi menampung maksimum 180 orang petugas kesihatan untuk menikmati kemudahan tersebut sekiranya mereka tidak balik ke rumah ekoran bimbang akan keselamatan keluarga mereka. Baik, setakat ini dahulu perkembangan berita dari Sarawak. Jaga kebersihan diri, stay at home, patuhi SOP yang telah ditetapkan pada setiap masa. Saya Debbie Amanda, salam hormat dan jumpa lagi.